Hot pepper. Hot pepper. Hot pepper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon kepada semua peserta. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para peserta untuk sesi pada petang ini. Sekejap saya share. Terima kasih kepada pembentang kita kerana sudi berkongsi ilmu dan pengalaman kepada kita pada petang ini. Diucapkan juga syabas kepada Timbalan Pengarah Akademik iaitu Dr. Azwar dan Cik Jabri atas usaha untuk menjayakan Symposium of Online Teaching and Learning 2021. Right, jika pagi tadi kita dah tengok quizzes and online assessment tools for students independent learning, macam mana nak buat quiz. So hari ini pada petang ini pula kita akan tengok flipping engagement, assessment and collaboration with Flipgrid. Sedikit maklumat mengenai kandungan bagi tajuk pembentangan pada sesi petang ini. Ini adalah mengenai kita akan belajar mengenai pengenalan dan latar belakang Flipgrid. Kelebihan menggunakan Flipgrid untuk pelajar dan juga pensyarah dari segi aplikasi penggunaan, pengumpulan hasil video pembentangan dan sebagainya. And then seterusnya kita akan tengok bagaimana untuk daftar atau login ke akaun Flipgrid. Di sini juga kami akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan ruangan perbincangan, discussion dengan menggunakan Flipgrid. Dan akhir sekali daripada sesi perkongsian petang ini, kami berharap agar peserta-peserta dapat menghasilkan satu platform Flipgrid dengan baiklah. Sebelum kita memulakan sesi pembentangan pada petang ini, ingin saya memperkenalkan pembentang kita yang pertama, iaitu Puan Wan Norina binti Wan Hamad. Beliau merupakan pensyarah di Jabatan Pengajian Am Politeknik Ungkok Omar.
Beliau telah berkhidmat dan berpengalaman mengajar selama 14 tahun di Politeknik Ungkoma. Dan pembentang yang kedua yang juga merupakan moderator pada sesi petang ini iaitu saya sendiri, Siti Syazwani binti Ilmin, pensyarah Jabatan Matematik Sains dan Komputer Politeknik Ungkoma. Dan saya telah berkhidmat di Politeknik sejak 2010 lagi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, para peserta sekalian, sebelum kita memulakan sesi pembentangan, terdapat beberapa guidelines atau panduan apabila terlibat dengan kursus webinar ini. Okay, sila pastikan mic dalam keadaan mute sepanjang sesi ini berlangsung. And sesi pada petang ini akan direkod. Okay, please sila gunakan raise hand, okay, untuk bertanyakan soalan jika ada. Keduanya kelima lah. Nak yes. Okay, sila gunakan nak letak macam mana ni? Jika ada apa-apa soalan. Nak pergi mana tu? Okay, dan sepanjang presentation ini berlangsunglah ataupun semasa Q&A nanti. Okay, sepanjang presentation berlangsung ataupun sepanjang sesi perkongsian ilmu ini nanti, saya harap tiada yang menggunakan screen sharing supaya tidak mengganggu penceramah kita nanti. And untuk borang kehadiran, saya akan paparkan di akhir kursus ini nanti. So, Puan Wan dah bersedia? Ya, Jan, boleh dengar ya suara? Yes, boleh. Okey. Okay, saya serahkan kepada Puan Wan Norina untuk sesi perkongsian kita pada petang ini. Dipersilakan Puan Wan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua. Terima kasih kepada moderator kita Cik Syazwani pada petang ini. Juga pembantu saya sekaliguslah, kan? Okey. InsyaAllah pada petang ini saya akan cuba kongsikan dengan tuan-puan bagaimana cara untuk membuat aplikasi ataupun assessment untuk pelajar kita. Kita semua terutama sekali berkaitan dengan pembentangan pelajar, kan? Pembentangan pelajar lah, kan? Disebabkan kita ni mengalami pandemik COVID, kita terpaksa lalui PDPDT, kan? Kata full time, sepenuhnya tidak ada face to face dengan pelajar kita, kan? Terutama sekali yang macam kursus-kursus yang sepenuhnya teori lah, macam kajian JMSK dan ada lagi lah yang dihadapi oleh semua, kan? Okey, jadi kita throwback sebalik berkaitan dengan pengalaman kita semester lepas. Macam mana cara kita nak ambil markah pembentangan dengan pelajar kita, kan? Kita ingat balik, kan? Sebelum ni kita buat macam mana? Kalau saya kongsi, sebelum ni saya minta pelajar membuat presentation menggunakan YouTube, kan? Jadi diorang akan hantar link kepada kita dan kita pula memang kena ambil link tu masukkan dalam satu aplikasi yang lain pula, kan? Contoh kalau saya guna dulu Padlet, masuk dalam tu, kan? Semua pembentangan pelajar, kan? Selain daripada tu kadang-kadang tu sebelum tu guna GD, kan? Kita masukkan dalam Google Drive. Bila masuk dalam Google Drive menyebabkan drive kita tu full lah, kan? Jadi nak masuk bahan lain jadi masalah, kan? Satu lagi, inilah disebabkan masalah inilah menyebabkan kita susah, kan? Susah jugalah bagi kita untuk menyimpan ataupun membuat penilaian, kan? Satu lagi, semasa kita melaksanakan PDPDT untuk pembentangan pelajar, kan? Semasa pelajar bentang tu, kan, kita dah sedia dengan rubrik dah, kan? Nak tanda ni apa yang dibentangkan oleh pelajar kita. Biasanya buat secara sinkronus lah, kan? Sinkronus secara live dengan pelajar kita, kan? Okey. Tiba-tiba terputus, kan? Pelajar dia cakap tak ada lah pula suara, kan? Nak kembali tu mengambil masa yang lama, kan? Bukan seorang pelajar yang nak bentang, ramai sangat pelajar yang kita perlu kita nilai, kan? Tu kat situ jadi masalah kat kita. Kadang-kadang pensyarah sendiri yang terkeluar,
kan. Macam saya pun pernah macam tu lah. Terkeluar sebab apa? Kita guna line kita sendiri. Kadang-kadang line poly tak berapa kuat. Kita guna line kita sendiri pun kadang-kadang terkeluar juga, tak sedar duk cakap seorang-seorang kan. Last sekali baru sedar. Baru sedar pelajar duk WhatsApp pun kita. Jadi kita kena ready dua-dua kan. Satu dengan komputer PC dan juga handset kita untuk kita tengok WhatsApp pelajar kan. Kita kenapa pelajar ni tak bagi feedback kat aku lah. Dia fikir macam tu kan. Tengok-tengok dalam grup. Puan terputus lah. Alah dah panjang dah. Kita dah bebel katanya. Bukan bebel, kita mengajar lah kan. Jadi itulah keadaan yang kita alami semasa PDPDP kan. Dan next pun kita akan hadapi macam tu. Jadi hari ini saya akan kongsikan dengan tuan-puan satu app yang membolehkan kita menyemak ataupun memberi markah kata kan. Mengikut rubrik semasa pembentangan pelajar kan. Okey. Saya share dulu Ini. Nampak tak? Yes, nampak nampak. Nampak. Nampak Okey, jadi hari ini saya akan cuba kongsikanlah satu aplikasi. Aplikasi ini dikenali sebagai Flipgrid kan. Flipgrid ni ada ceritanya. Tapi saya nak jelaskan secara umum sahaja kan. Apa itu Flipgrid. Okey. Sebelum tu kita tengok dulu apakah agenda yang kita akan sama-sama tengok lepas ni untuk Flipgrid ni kan. Okey, yang pertama kita kenal dulu Flipgrid, apa dia Flipgrid dan juga kelebihannya. Kan, tak kenal tak cinta. Kan, kadang-kadang kata banyak sangat aplikasi ataupun apps yang kita belajar, kadang-kadang pening nak pilih yang mana kan. Tapi dengan adanya Flipgrid ni, dia akan membantu kita berkaitan dengan pengurusan kita nak bagi markah dalam pembentangan pelajar. Kan, sangat-sangat memudahkan kita. Okey, yang kedua bentuk paparan. Saya akan tunjukkan bentuk paparan pelajar menggunakan Flipgrid. Kita jangan bagi tugasan kepada pelajar, kita tak tahu macam mana kan. Jadi kita kena tengok juga macam mana paparan pelajar tu. Ada soalan ke? Okey, kita terusnya. Yang ketiga, kita akan tengok bagaimana cara untuk daftar ataupun login kan. Yang keempat, kita akan sama-sama guna ruangan discussion ni, terutama discussion lah. Flipgrid dia banyak tapi kita kongsi hari ini berkaitan dengan discussion sahaja dalam Flipgrid. Yang kelima, akhir sekali, semoga peserta dapat Flipgrid ni secara praktikal. Dimintalah tuan-puan sama-sama kita create Flipgrid kan. Kalau yang ada handset boleh guna handset atau smartphone. Kalau yang ada PC, boleh guna PC untuk kita sama-sama create lah lepas ni Okey, kalau guna smartphone memang dia kena download dulu lah kan. Kalau nak guna dalam bentuk paparan pelajar ni. Okey, sebenarnya Flipgrid ni nak kata disebabkan masalah yang timbul tu kan. Yang tadi tu masalah timbul semasa nak bagi markah pembentangan pelajar tu. Saya cubalah explore Flipgrid lah. Tanya Cik Fauzi apa yang sesuai untuk digunakan asesmen pembentangan kan, dia kata Flipgrid. Saya pun memang explore pada masa tu masalah tu dah timbul kan. Pelajar nak bentang susah, nak bagi tiba-tiba markah pelajar ni hilang kan. Markah pula 20 hingga 30 setiap assessment tu, PB tu kan. Macam kami ada 15, ada 20 kan, dia tinggi sangat-sangat. Kalau pelajar bentang hanya 1 minit, macam mana kita nak bagi markah kat dia kan. Tak sampai 1 minit pun ada. Jadi susah kita nak bagi markah berdasarkan rubrik kan. Okey, kita tengok, kita kenali dulu apa itu Flipgrid. Okey, kalau tuan-puan ada PC laptop sekali boleh kita guna dua-dua Okey, apa yang dikenali sebagai apa yang dimaksudkan dengan Flipgrid? Flipgrid merupakan satu aplikasi yang berbentuk video. Di mana membolehkan pelajar terlibat secara langsung dan juga boleh berkolaborasi sesama mereka. Flipgrid ini juga dapat dijadikan sebagai platform untuk assessment kan. Terutama sekali bahagian presentation pelajar yang melibatkan presentation lah. Rasanya semua kursus ada bahagian presentation rasanya kan. Sama ada dari segi berbentuk kumpulan ataupun individu kan. Okey. Jadi memang sangat sesuai kita gunakan Flipgrid untuk assessment.
Okey, kita tengok siapakah pengasas Flipgrid. Pengasas ni adalah Profesor Carlos Miller daripada University of Minnesota, kan. Learning Technology lah, dia yang cipta ni, kan. Jadi dia kata Flipgrid juga merupakan satu aplikasi dalam Microsoft. Semalam Puan Zubaidah dia menceritakan tentang aplikasi yang terdapat dalam Microsoft. Jadi Flipgrid juga merupakan di antara aplikasi yang terdapat dalam Microsoft. Kan? Sebab apa? Microsoft ni dia ada beli Flipgrid ni, aplikasi ni daripada sebuah syarikat pada tahun 2018. Kiranya barulah, kan. Masa dulu dia biasa, dia sekarang semakin up to date lah, semakin upgrade. Terutama sekali keadaan kita, pembelajaran kita sekarang, keadaan macam ni kan, pandemik COVID ni, jadi diorang sentiasa upgrade. Lagi best lah nak kata kan, banyak lagi kegunaannya. Okey, kita tengok sebab apa Profesor ni cipta benda ni? Sebab untuk meningkatkan kemahiran komunikasi, kan. Untuk meningkatkan kemahiran komunikasi serta menyampaikan pandangan ataupun pendapat dengan lebih berkesan. Supaya pelajar, dia khususnya untuk pelajar lah dia kata, kan. Dia kata untuk meningkatkan kemahiran komunikasi. Dengan adanya Flipgrid, insya-Allah pelajar boleh berkomunikasi dan memberi pandangan dengan lebih baik lagi lah, kan. Okey. Satu lagi, sebenarnya Flipgrid juga untuk memberi peluang kepada pelajar yang malu-malu kucing malu lah, kan. Kadang-kadang pelajar ni dia mengelakkan diri daripada menjawab soalan, kan. Sebab malu lah, kadang-kadang rasa takut lah, kan. Jadi macam tu. Lepas tu dengan menggunakan Flipgrid ni, insya-Allah pelajar tu akan jadi lebih berani dan berkeyakinan dalam memberi pandangan, insya-Allah. Sebab apa? Sebab ia berbentuk video pula boleh di-stream, kan. Dia akan latih sehingga dia rasa puas hati baru dia tekan untuk hantar, kan. Next untuk hantar, kan. Jadi selagi dia macam kita lah, kalau bila kita nak mula rakam video ni, kan, nak record mesti ada masalah, kan. Kadang-kadang tergelak lah apalah, kan. Jadi dengan Flipgrid, walaupun dalam keadaan macam tu, kita boleh stream, kan. Maksudnya buang je yang mana yang kita tak nak, biar lebih yakin lagi kita akan guna yang tu untuk dihantar kepada pensyarah. Macam tu lah. Okey. Seterusnya, kita tengok apakah kelebihan menggunakan Flipgrid. Tadi dah ada sikit-sikit lah, kan. Ni kita cerita lagi secara lebih detail lagi lah. Okey, yang pertama Flipgrid ni adalah percuma. Memang percuma. Kalau kita tengok banyak aplikasi percuma, kan. Dan aplikasi kalau nak lebih advance memang kena bayar, kan. Kata apa? Macam Quizlet, semua tu kalau nak, macam Quizlet tadi lah juga, kan. Kalau nak lebih advance, kena bayar lah, kan. Quizlet Super tadi, kan. Memang kena bayar. Sebab apa? Sesuai dengan bayaran lah, dia lebih banyak kegunaan dia, kan. Okey. Jadi kita tengok Flipgrid ni memang percuma sebab memang dah ada. Terutama sekali kita ni kira bertuah lah sebab kita dah didaftarkan di bawah Microsoft, kan. Kita dah ada Microsoft, kan. Akaun masing-masing, kan, menggunakan Microsoft. Okey, jadi ni percuma, kita hanya perlu daftar untuk dapatkan akaun, kan. Jadi dan kita juga boleh masukkan pelajar-pelajar kita dalam Flipgrid. Tak payahlah kita nak minta pelajar buat ke apa ke, kita masukkan sendiri. Jadikan ia sebab dalam kelas kita lah. Macam Padlet sebelum ni, kan, saya guna Padlet, memang kena bayar lah. Kalau bayar dapat folder untuk kelas contohnya kita buat DDT 2A, kan. Untuk kelas tu kita masukkan, kita boleh tengok, okey, untuk kelas DDT. Bila tidak ada benda tu macam kacau bilau, kan. Kejap situ, nak cari tu memang susah, kan. Dengan adanya Flipgrid ni memang akan memudahkan kita. Pertama-tama kita buat by group dan ada nama pelajar yang kita boleh tengok pelajar mana yang aktif, pelajar mana yang tidak aktif. Okey. Yang kedua mudah digunakan, kan. Sebab apa? Sebab Flipgrid memberi peluang kepada pelajar memberi pandangan. Macam tadilah, memberi pandangan satu isu menggunakan smartphone masing-masing. Jadi tak mungkin pelajar tidak ada smartphone, kan. Jadi tak ada sebablah pelajar untuk tak selesaikan tugasan kita tu. Sebab masing-masing ada smartphone, kan. Dan memang boleh boleh menggunakan smartphone untuk tugasan ini, okey. Jadi seterusnya, yang ketiga, dapat meningkatkan keyakinan pelajar untuk membuat presentation. Sebagaimana saya jelaskan tadi, video ni boleh diedit, boleh di-stream, boleh dimasukkan pelbagai lah.
Nanti kita tengok lepas ni. Kan? Jadi pelajar secara tak langsung mestilah nak, disebabkan tengok markah tinggi kan, 20 markah ni. Kalau buat salah bela ataupun buat main buat sambil level, teruk nanti, markah sikit nanti kan. Jadi pelajar akan usaha buat yang terbaik kan. Dan dia akan hantar kepada kita yang terbaik lah. Kat sini kita boleh nampak win-win situation. Sebab apa? Pelajar tu buat betul-betul kan. Kita pun bagi markah, ikut apa yang pelajar buat lah. Maksudnya pelajar dah, aku memang puas hati dah nak hantar video ni kan, tugasan ni dengan terbaik kan, hantar puas hati kan. Jadi pensyarah pun senang, nak maki pun senang. Tengok okey, pandangan pelajar okey, senang lah kat kita kan. Jadi memudahkan kedua-duanya. Okey, yang keempat, data disimpan secara automatik dalam aplikasi. Kita tak perlu risau dah. Pelajar masuk je video, record terus dan masuk dalam tu. Kan? Kita tak payah risau, nak cari link lah pelajar, nak masuk situ, nak masuk sini, tak perlu dah. Dan pelajar juga tak perlu kepada account, tak perlu. Kita just bagi share dengan pelajar link, pelajar buat terus. Okay? Yang kelima, pensyarah memberi respon atau penilaian secara terus dalam aplikasi. Seperti yang cakap tadi lah. Jadi sambil pensyarah kadang-kadang kita kan, main pelajar ramai kan, 5 kelas kali dengan 30. Berapa orang dah pelajar kita kan. Jadi kalau ada assessment yang berbentuk individu, memang banyaklah yang kita kena marking kan, bagi markah tu. Jadi sambil-sambil kita rehat-rehat kan, sambil landing ke, kita boleh buka kita punya smartphone ataupun tab ke kan. Kalau kita dengar, kita boleh bagi markah terus kepada pelajar kita kan. Dalam keadaan kita senang je kan, bagi terus. Jadi di mana-mana saja kita boleh bagi kepada pelajar, kita boleh tengok video, kita boleh bagi terus markah kan. Dia memang memudahkan kita. Okey, yang seterusnya, pelajar juga dapat melihat jawapan dan memberi komen atau pandangan. Contoh kawan dia bagi pandangan kan, kita minta pelajar tu bagi komen ataupun bagi tambahan isi terhadap apa yang telah kawan dia bentangkan. Jadi kat sini berlaku dia collaboration di antara mereka kan. Okey, kita tengok satu-satu Okey, seterusnya. Okey, di sini. Ini adalah ruangan tugasan pelajar. Saya buat contoh simple je ni. Okey, saya nak minta peserta ataupun tuan-puan boleh scan QR code ni untuk masuk, untuk buat penilaian, untuk buat assessment ni. Kan, untuk buat task ni yang saya bagi ni, sikit je, tak payah cakap banyak. Kan, tak minta cakap banyak pun. Kan, supaya tuan-puan dapat pengalaman, macam ni lah pelajar nanti yang akan terima tugasan yang aku bagi. Macam tu kan. Okey. Ini tugas yang saya sediakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda dikendaki, perkenalkan diri. Nama saya Wanurina binti Wan Ahmad daripada JPA. Saya pernah menggunakan Flipgrid. Itu je. Kan? Sebab saya nak tuan-puan dapat pengalaman menggunakan Flipgrid ni. Kalau boleh, tuan-puan boleh scan. Nampak tak ni? Scan. Syaz okey ke? Okey ke? Okey, boleh. Okey Nampak okey. jelas. Nampak jelas kan? Okey, dan juga kat sini ada link. Disebabkan kita tak ada ruangan chatting, susah nak hantar kan. Kalau boleh, tuan-puan boleh scan lah kat sini. Sama je ini. Okey. Nanti saya akan tunjuk last nanti. Ingatkan saja untuk saya tunjuk bagaimana supaya tuan-puan boleh nampak. Kan? Kalau cakap ni takut terlupa nak tunjuk, tuan-puan boleh ingatkan. Okey. Okey, boleh tuan-puan boleh scan. Mungkin boleh guna handset smartphone ni, dia kena install dulu tau. Kalau guna smartphone memang kena install. Kalau guna PC ataupun tab, dia tak payah install. Ataupun tuan-puan boleh guna alamat ni, https ni flipgrid.com bbfd 0ab4 macam tu. Okey? Boleh ke? Okey, saya bagi masa lah untuk tuan-puan. Kalau siapa-siapa yang buat tugasan ni, saya akan bagi satu penghargaan kepada tuan-puan. Nanti kita tengok last siapa yang masuk. Apa yang tak masuk, dia tak dapat pengalaman ni. Kan? Okey. Boleh ya? Teruskan ya? Boleh Syaz? Okey. Okey. Boleh. Sikit je, tak payah cakap banyak kan? Sikit je, kenal diri jabatan mana tu je. Supaya tuan-puan tahu. Kan? Macam mana tugasan kita bagi pelajar. Okey. Sekarang kita masuk ruangan cara untuk daftar Flipgrid. Kan? Cara daftar Flipgrid. Okey. Tuan-puan boleh sign up, type je Flipgrid kan. Boleh sign up kat educator sign up ataupun menggunakan QR code ni. Tuan-puan boleh guna QR code ni. Ataupun
Kata screenshot dulu yang tadi kan. Nanti buat kan. Kemudian screenshot yang ni kan untuk jawab. Untuk login, untuk kita daftar sama-sama. Okay. Ataupun tuan-puan buka je flipgrid.com, memang keluar lah kan, keluar macam ni. Okay, paparan dia akan keluar macam ni kan. Dan sign up kat sini. Tuan-puan boleh buat sekarang kan. Kita sama-sama buat. Okay. Okay, seterusnya ni lah. Tuan-puan boleh login dengan menggunakan Google ataupun Microsoft kan. Microsoft, nak kata walaupun banyak persaingan, Microsoft tetap bagi ruang kepada Google untuk guna aplikasi dia kan. Okay. Begitu juga dengan Google lah kan. Jadi Google dia ada asyik syarikat yang berbeza kan. Google Educator, Microsoft Educator kan. Dua-dua ni boleh guna. Kalau tuan-puan ada Microsoft, terus dia login Microsoft. Kalau ada Google, terus dia login Google. Kalau nak senang lagi, masuk je guna QR code ni. Okay, boleh ya tuan-puan? Kan? Okay, saya nak tuan-puan dapat menggunakan Flipgrid ni untuk term depan dengan pelajar tuan-puan. Memang best, kita tengok lepas ni. Okay, next. Okay, ini ruangan discussion. Okay, boleh ke? Tuan-puan, kalau ada yang tak dapat ataupun akhir saya ni cepat sangat, tuan-puan bagi tahu je. Ya, bagi tahu je. Kita buat step by step. Okay. Okay, next kita tengok ini paparan ruangan discussion. Jika tuan-puan update pula sign up, akan keluar terus ruangan ni. Ruangan depan. Ya. Okay, kita handphone dulu lah. Okay. Tuan-puan akan dapat paparan ni dapat paparan ni. Saya akan tunjuk. Okay, yang ni. Saya buka dua-dua. Ni ada soalan. Ingat ke ada soalan? Okay, yang ni yang saya dah buat kan. Yang ni yang saya dah buat lah. Sebab tu banyak kan. Sebab dah buat. Tak banyak juga sebab semester lepas baru guna tu pun dalam bulan Ogos. Sebabnya ada masalah nak bagi markah pembentangan pelajar kan. Samping tu saya guna juga untuk sesi perkenalan dengan pelajar kan. Kita tak sempat nak secara live nak kenal pelajar kita kan. Pelajar pun tak kenal kita kan. Jadi kita just perkenalkan diri kita je dengan pelajar kita. Pelajar kita boleh perkenalkan diri dengan menggunakan Flipgrid ni. Okay. Okay. Nampak je paparan ni tuan-puan? Okay, yang ni. Okay, kalau mula-mula buka dia akan keluar macam ni. Welcome to Flipgrid. Okay, kita create group. Kan? Ni saya tunjuk bagi yang account Microsoft saya. Ini tak buat apa lagi kan. Okay, terus dia kita klik next. Okay, yang ni bahagian discussion. Okay, ni bahagian discussion. Sebenarnya banyak tau, discovery, activity, next step, apa semua ni. Saya tak sempat nak explore yang lain ni. Yang ni je discussion dan discovery ada sikit-sikit. Okay, discussion ni memang memadai untuk kita buat tugasan assessment dengan pelajar kita. Pertama sekali melibatkan pembentangan lah. Okay, kita tengok ruangan discussion ni. Boleh tuan-puan ikut sekali ya. Kalau yang ada kat office tu lagi senang kan. Buka je dua skrin. Skrin pertama kita tengok, skrin kedua ni kita cuba. Okay. Di sini kita create new group. Kalau saya buatlah group apa. Kita ada semua orang dah dapat jadual kan. Dah boleh mula dah. Dah dapat jadual boleh mula. Kita start pertama kita bagi kat pelajar kita. Perkenalkan diri perkenalkan dirilah. Introduce ataupun sesi ta'aruf dengan pelajar kita kan. Okey, kelas apa yang tuan-puan ajar tuan-puan buat. Masukkan. Okey, masukkan kelas. Masukkan saya DDT contohlah. DDTN 1A Disember 2020. Kita buat sesi Disember 2020. Kan? Dan sini ini adalah join code. Maksudnya pelajar boleh gunakan kod ni. Kan? Tapi kalau kita dah masukkan pelajar tak ada masalah. Yang ni pun kalau panjang sangat kita buat sendiri. Contohnya DDPN 2A. Kan? Okey. Bila dia available macam ni baru kita boleh guna. Okey. Okey. Ini detail lah tentang grup kita sebab kita nak buat by class ni kan. Okey. Permission. Okay, permission ni kita kena minta izin lah nak guna apa. Contohnya kalau kita nak masukkan student email, kita klik je. Kan? Cuma nak cari nak cari student ni macam mana kan. Belajar baru lagi ni lagi senang je. Tuan-puan bagi je
Google Form kan, ataupun Google Form ni bagi kat student, sudah masukkan je kan. Ataupun nak guna student username pun boleh, tak ada masalah. Puan-puan hanya perlu download template ni. Template dia dah bagi dah. Template ni kan. Lepas tu kita save dengan format yang sama, CSV yang sama, jangan ubah kepada PDF lah, apalah, Word ke apa. Kena ikut arahan step by step kan, jangan langgar kan. Okey. Jadi ikut template ni kita isikan, kita akan masukkan dalam ni, kita kena upload kat sini. Saya tunjuk Okey. Bagi pensyarah yang menggunakan Google Classroom, memang semester lepas ada ramai yang guna Google Classroom kan. Boleh masukkan pelajar dia dalam Google Classroom terus kan. Sign in with Google. Contohlah, saya bagi contoh yang saya punya kan. Okey, ni. Okey. Kita sign in. Lepas tu kita pilih lah kan. Okey, allow. Lepas tu kita pilih lah kan. Kita pilih kelas mana. Dia auto kan. Dia ada auto kat sini. Saya dulu saya tak guna sangat. Semester lepas sesi Jun 2019 je guna. Semester lepas memang banyak guna team. Kan, team pun banyak sangat dia punya kelebihan kan. Dia macam Google Classroom juga, ada juga bahagian-bahagian. Jadi bagi yang guna Google Classroom, dia boleh buat juga untuk masuk kelas dia dalam Google Classroom ni lah kan. Dia klik je. Kemudian klik je, hantar kan. Okey. Fill out. Okey. Okey, untuk Google Classroom lah. Okey, yang ni dia akan okey, yang ni public. Saya hantar je kat situ. Terus masuk tadi kan. Okey, yang ni public. Sebelum ni saya memang guna public lah sebab saya tak tahu pun lagi. Masa tu tak tahu pun macam mana nak masuk ke email, tak terlintas kan. Tapi tak apalah. Memang kita kena sentiasa explore lah kan. Nak cari, nak tambah ilmu kita kena cari lah. Kena cuba kan. Saya Flipgrid pun memang explore sendirilah. Sebab nak guna sangat kan benda ni. Bila dia dapat tu, dia rasa macam happynya dapat guna dan suka lagi dapat kongsi dengan tuan-puan dan juga rakan-rakan yang lain. Okey, samping-samping kongsi dengan rakan-rakan, explore lagi kan. Okey, ni public ni dia boleh guna secara untuk awam lah, semua orang. Belum ni saya guna public, dia senang. Public terus dia klik. Okay, senang. Dan siapa-siapa je boleh tengok video tu. Ataupun apa-apa yang kita bagi tugasan kepada pelajar, tapi kena tahu kod lah kan. Okey. Okey, ada soalan ke? Tidak ada. Okey, seterusnya macam mana cara untuk masukkan student username? Biasanya saya buat macam ni. Tak ni untuk fikir kita buka je IPO kita, nama pelajar tu, kita copy paste masuk dalam template ni, lepas tu kita upload je. Saya tunjuk contoh nanti tuan-puan buka lah template ni saya tunjuk contoh macam mana kita nak upload. Keluar nama pelajar kita yang saya memang dah copy paste daripada IPO kan. Okey, template kita masuk je, template yang tukar pastikan dia keluar macam ni. Pastikan format CSV. Okey. Dah masuk add dah. Dah masuk auto macam ni. Auto, jangan tekan add lagi. Okey, dah masuk auto. Macam mana nama pelajar kita ni? Okey, senang. Okey, sekarang kita tengok features dia. Ni maksudnya kita nak group ni ada followers kan. Kita nak allow lah. Tak nak, tak payah kan. Pastikan status group kita aktif lah. Kalau hidden tak ada orang nampak lah, tak nampak kan. Aktif je kan. Tidak ada masalah yang ni. Okey, seterusnya personalize ni maksudnya nak pelajar kenal kelas dia kan. Ada gambar kat sini. Kita pilih yang mana-mana yang dah ada ni. Nature, people, dia apa, kita dah sediakan untuk kita kan. Ada juga yang boleh kita masukkan yang gambar kita sendiri. Tapi untuk grup ni tak jumpa lagi. Mungkin dia akan buat lepas-lepas ni ke kan. Kita pilih lah. Macam mana kita nak. Ni final DDT 1A tadi kelas dia nak gambar ni. Letak je gambar ni. Okey, create group. Dah siap. Siap satu group. Boleh gunalah semester depan ni. Okey, group ni sebenarnya tuan-puan boleh copy bagi dalam grup WhatsApp ataupun Telegram. Kan? Pelajar buka terus dia masuk. Dia boleh tahu terus grup dia kan. Ataupun tuan-puan boleh share menggunakan QR code. Klik je keluar QR code bagi kat student. Jadi biasanya kalau kita biasanya hantar guna link je dalam grup Telegram ataupun WhatsApp kan. Ataupun kita nak masukkan, nak sharekan dalam Google Classroom, masuk je. Kan nak embed pun boleh. Saya nak embed dah, nak masukkan dalam Sidos. Dia pelajar nampak. Boleh, tak ada masalah. Guna je embed. Ni embed code. Kalau bagi pensyarah yang guna Microsoft Teams, boleh.
Memang disediakan. Tadi tak disediakan kan untuk orang masuk pelajar tu. Yang ni disediakan untuk kita kongsi dengan pelajar kita. Okay. Yang ni remind ni Twitter. Bagi yang guna Twitter lah. Kan. Okay. Dah siap satu grup. Alhamdulillah. Siap satu. Okay. Macam mana nak tambah grup lagi? Kalau nak buat step by step ke, nak duplicate pun tak apa. Kan? Nak duplicate je lah. Pun boleh. Lepas ni kita tengok Macam mana nak tengok. Kalau nak tengok juga, kita terus klik je discussion ni. Jangan pergi tempat lain. Discussion sahaja. Nak yang sama lah. DTN 2A sahaja. 1A, 1B. Okey, boleh? Kita duplicate je. Tak payah nak banyak-banyak step kan. Duplicate. Duplicate. Ni kita tukar nama. Proses. Okey. Dah dikira di DTN. Kita edit kat sini. Edit group. Okay, kita edit. Okey, kat sini edit. Di DTA 2B. Okey, DTA 2B. Okay. Sudah name ni. Sudah username ni. Masuklah yang kelas dia kan. Masukkan macam tadi lah. Guna template untuk kelas dia. Lepas tu kita pilih. Kita nak pilih gambar lain lah. Untuk di DTN 1B. Gambar ni. Kan, nak belajar semangat sikit nampak buku kan. Okay, kita update group. Okey, 2 kelas. Alhamdulillah. Ni automatic tau. Dia akan automatic keluar kat sini. Topik ni. Okey, nak tengok keseluruhan. Kita klik discussion. Jangan pergi mana-mana. Discussion. Okey, tengok. Dah 2 kelas kita dapat di DTN 1B, di DTN 1A. 2 kelas kita dapat. Macam mana nak bagi tugasan? Kita dah siap ni. Kita tengok kat sini. Topik. Ni kan, ada topik ni kan. Kita klik je topik ni. Okay, klik topik, dia auto dia memang dah bagi siap-siap dah. Kan? Tapi kita nak buat kerja, kita nak bagi tugasan kita kan. Ataupun nak edit yang ni pun boleh. Ni dia dah sediakan. Dia automatik kan. Baik hati sangat Flip Grid ni memang bagi kat kita kalau kita tak ada idea kan. Dia kata bagi sini kan. Okey. Ni tugasan yang sedia adalah kita nak bagi task kita. Okey, add a topic. Add a topic. Ni kita add a topic. Kita masuk je topik. Okey, kejap ya. Okey, ini topik kita. Nak copy paste tadi, ada gambar lah pula. Okey, jangan mata je lah. Jangan mata, jangan tengok. Okey. Okey, kita copy je. Nak senang, nak memudahkan lagi, copy je kat sini. Description ni, kita bagi prompt. Bagilah apa-apa yang kita nak bagi tahu kat student kita kan. Dah, jangan pula. Okey, jadi kita nak bagi saja apa? Jom sertai jom kita bagi pandangan contoh lah kan. Okay, contoh. Tajuk dia tak boleh panjang-panjang tau. 35 perkataan saja. Okey. Contoh. Kat dalam ni boleh panjang-panjang. Biasanya saya akan bagi sini. Bagi markah supaya pelajar boleh tengok. Okey, pengenalan diri 2 markah. Intro, introduction 3 markah contohlah kan. Kadang-kadang bagi saja untuk nak apa? Nak bagi motivasi kepada pelajar kan. Pelajar buat yang terbaik, kita bagi markah kat dia. Bukan markah dalam bukan markah betul ni, markah suka-suka dengan pelajar kita kan. Kecuali untuk assessment. Assessment memang kita kena bagi betul-betul lah kan. Okey, penutup. Kita bagilah introduction 3 markah, kelebihan, apa kelebihan kita tengok tadi dia. Okey, berdasarkan pengalaman anda semasa lepas dalam mengharungi pembelajaran PDPDP ni, nyatakan kebaikan ataupun kelebihan juga kelemahan atau kekangan sepanjang anda belajar atas talian kan. Contohlah kita nak buat. Okey, dah siap. Okey, sekarang ni media ni kita nak tunjuk kepada pelajar ni supaya pelajar tu terlibatlah dengan ni kan. Memang secara tak langsung memanglah Flip Grid ni automatik dah semua pelajar akan terlibat lah kan. Ada engagement lah memang. Sebab itu adalah task untuk pelajar, untuk individu kan. Yang ni tuan-tuan boleh pilih. Dan mak nak bagi arahan menggunakan record video, tekan je record, tuan-puan bagilah. Okey, ini kelas kita apa-apa semua kan. Tugasan ni anda hendaklah menyiapkan tugasan ni berdasarkan arahan yang saya bagikan dalam task tersebut kan, contoh kan. Ataupun kita nak upload video yang dah ada, kita dah ada dah, video kita dah buat lama dah, kita nak masukkan pun boleh, yang dah sedia ada. Yang ni yang baru kan.
Yang ni kita nak masukkan video daripada YouTube ke apa-apa ke, masuk ke? Masukkan je. Okey, yang ni upload gambar, image. Kita nak bagi image kepada pelajar pun boleh. Contoh, kan? Tak ada gambar, kita tunjuklah gambar kan? Okey, contoh. Okey, contoh. Gambar. Okey, contoh macam ni. Kan? Kalau anak rajin kan? Kalau bagi yang jenis kreatif, yang rajin explore, guna Canva tu kan? Edit lah sendiri kan? Sekejap tapi dia kecil dia nak. Okey. Ini yang Anai buat. Jom sama-sama kita beri pandangan tentang isu tersebut. Terus je. Okey. Ini menunjukkan topik ni yang dibincangkan. Bukan nama menggunakan gambar ni. Okey. Okey, seterusnya kita tengok ada permission juga. Kan? Aku ada pelajar lain ke masuk. Kita buat macam tadi. Kalau nak public je. Setiap pelajar, siapa je boleh masuk public. Kan? Pelajar daripada kelas lain pun boleh. Kita tak payah nak masukkan by group dah. By student kelas dah. Sebab kita nak buat umum. Ataupun kita ada pertandingan syarahan contohnya kan. Ada pertandingan syarahan, kita boleh create macam ni. Kita buat public, kita send je link tadi. Kan? Pertandingan syarahan, kita buat public je. Kalau untuk khas, untuk kelas, kita masukkan student email ataupun student username. Okay? Public ni untuk semua. Okay, essential. Kita tengok hak ni kita nak moderation. Kita nak moderate kita punya video. Kita nak bagi keadaan pelajar kan, nak moderate video masing-masing kan. Okey, tengok. Kat sini kita nak pelajar tu boleh komen. Student dia boleh bagi respon terhadap pelajar yang lain. Pelajar yang lain bagi pembentangan, dia respon. Kita nak suruh pelajar bagi respon menggunakan apa? Video sahaja ke? Ataupun teks ke? Ada pelajar tu nak guna video kan? Dia excited. Saya nak guna video, saya nak ni yang studio saya. Kan? Jadi kita buat video and teks. Ada pelajar, malu lah nak guna video, saya nak guna teks je nak komen. Okey, teks. Kan? Ataupun teks komen sahaja pun boleh. Ikut pesyarah. Depend pada pesyarah lah nak guna yang mana kan. Kalau pelajar yang aktif sangat, guna je video and teks. Ada yang tak aktif sangat kan. Ada kalau kelas tu jenis, semua jenis malu-malu semua kan. Malu-malu kucing gitu. Buat teks je. Teks komen Andi kan. Okey, contoh saya buat kan. Okey, recording time. Masuk. Masuk. Okey, masa kat sini kita boleh bagi pembentangan pelajar paling tinggi, paling maksimum ada 10 minit sahaja. 10 minit. Kan? Okey dah kalau presentation aku pembentangan individu dah okey dah. Kan? 10 minit. Kalau panjang sangat memang kena guna minit lah. Kan? Kalau anda katanya untuk ni 10 minit pun sama juga tu. 10 minit kan. Biasa kalau saya bagi pandangan saya bagi 1 minit, saya saja task saja kan. Untuk assessment, pembentangan memang saya bagi yang 10 minit. Saya bagi yang maksimum. Kan? Sebab mungkin pelajar nak kongsi banyak benda kan. Jadi kita buat 10 minit. Contohlah kan. Ini ikut pesyarah lah. Okey. Kalau dah tak nak lah, break je. Break tapi dah siap. Kan? Tapi kalau perempuan nak bagi markah, saya nak buat assessment ni, saya nak buat assessment pembentangan dengan pelajar saya. Boleh bagi markah kat dia, kita dapat bawah. Okey. Yang ni kalau kita nak bagi link yang OneNote yang kita nak bagi apa-apa saja kepada pelajar untuk pelajar tengok, boleh masukkan dalam ni. Saya tak guna sangat pun. Tapi kalau tuan-puan nak guna, tak ada masalah. Betul tak? Kan? Okey, status kita kena aktifkan lah. Kan? Sampai bila? Never. Kan? Okey. Kita buat je lah. Kan? Kalau buat gitaris nanti, sampai bila kita mahu bila nanti kita tutup macam tu. Ikutlah, bergantung kepada pesyarah lah. Kan? Pembentangan pelajar tu mungkin ada tarikh dia ke kan? Saya bagi je kan. Last kali sebab risau juga kan. Pelajar ni ada banyak tugasan kan. Semuanya online, kesian. Saya buat ni macam ni je. Terus ni never je senang. Okey, tengok status. Status pula. Notification. Okey. Yang ni pun saya tak berapa ni sangat kan. Nak bagi ke tak nak ganggu pelajar. Kan? Kalau kita nak ganggu pelajar, kita sentiasa pelajar tu dapat email. Kalau kita bagi email, kalau kita daftar email student lah. Kan? Yang ni dia akan sentiasa remind kan. Okey. Kita pun kita dapat. Kan? Setiap kali pelajar masuk je, kita dapat email tu. Kan? Kalau nak. Ini bergantung kepada kita lah. Okey, topik followers ni kita nak bagi pelajar tu macam orang lain boleh tengok pelajar tu. Kan? Boleh terus je. Dan dapat email notification lah. Kita dapat, ni email notification untuk pelajar kan. Okey, klik je kalau kita nak. Okey, kalau tak nak, tak apa, abaikan. Okey, video features ni, kita, ni lah paparan video pelajar. Pelajar akan dapat paparan ni dan paparan ni bergantung kepada pesyarah untuk dia tentukan. Contoh,
kita nak pelajar kita ada cover image dalam video ni kan. Ada video editing, pelajar boleh trim, boleh delete, boleh rearrange balik, nak clip ke apa ke, kita hijaukan je lah kat dia kan. Bagi peluang kat dia, jangan tutup kan. Kesian kat dia nanti tak elok hantar kat kita, kita juga pening kan. Hai pelajar ni, kita pun lagi berbeza kan. Kita bagi je peluang kepada pelajar untuk edit video dia. Bagi dia positif, baru jadi win-win situation kan. Okay, attach link. Kita nak buat attach link pun boleh. Ataupun pelajar masa dia bentang tu dia non attach link pun boleh. Masa dia bentang tu macam ni, macam seolah-olah macam ni, bentang ada dia punya PPT, slide dia bersama dengan slide nanti. Pun boleh. Kita bagi je, buka je semua. Like, kita bagi je like supaya student lain boleh like. Kita cakap ya sudah, nanti kawan awak ni awak tolong like lah, bagi semangat kat dia ke apa ke kan. Kita bagilah kat student kan. Sticky note ni macam pelajar tu boleh letakkan sticky note masa dia bentang. Okay, download and share ni, kalau kita buat macam ni, pelajar boleh download sendiri dia punya video kan. Ni biasanya kalau YouTube, pelajar memang dah ada siap-siap kan. Kalau hantar dekat kita pun memang dia dapat. Yang ni pun sama kan. Ni dia terus bagi tugasan tu, dia juga dapat download balik, share balik video dia. Okay, kita tengok feedback. Feedback ni lah untuk markah. Untuk markah. Kalau kita nak basic je, biasanya kalau kita buat isu-isu biasa, saya bagi basic feedback je. Kalau macam ta'aruf, introduction, intro pelajar pun, sesi perkenalan pun saya guna basic feedback je kan. Kalau kita nak lebih lagi, kita guna custom feedback. Macam mana? Kita kena add kriteria ni lah. Apa dia yang ada dalam rubrik kita masuk. Contohnya apa? Rubrik kita tentang pengenalan. Sini pengenalan dia kan untuk pelajar ni. Bagi markah kan. Kita cerita kan pengenalannya apa. Ataupun kita masuk je yang paling panjang sikit tu kan. Masuk je lah apa-apa. Kan yang panjang-panjang arahan sikit tu kan tentang tajuk pengenalan macam mana kan. Kita minimum score ni berapa? Kita nak bagi. Contohnya paling sikit, paling tak ada kosong. Awak akan dapat kosong kalau tak bagi pengenalan contoh. Okay, maximum score berapa? Biasanya pengenalan ni dalam berapa? 5 contoh. Contohlah kan. Kita create je. Okay, nanti kita akan bagilah markah. Keluar markah tu. Pelajar ni pengenalan ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada kat situ. Okay? Okay, kita create je. Okay, dah siap. Alhamdulillah, dah siap. Create topik. Dah siap topik ni pada hari ni. Kalau tuan-puan sertai saya sekali, alhamdulillah, tahun depan memang boleh guna dah. Kan? Okay. Dan keluar macam ni lah. Kita boleh edit balik kalau kita nak edit kat sini, edit topik. Kita boleh edit. Kan? Kita boleh tengok ni lah paparan pelajar kita. Macam mana pelajar jawab, record, respon. Pelajar akan tekan kat sini. Bagaimana kita tengok, macam ni lah pelajar kita akan dapat. Kan? Share topik. Kalau pelajar nak share, kita nak share. Kita nak share pun boleh share kat sini. Share je kat sini. Kan? Share. Kita copy, nak masuk macam tadi lah. Nak masuk Google Classroom ke Teams ke, kita bagi je. Ataupun kita nak copy, masuk dalam Telegram ataupun grup WhatsApp kita. Dah siap. Alhamdulillah. Dah siap 2 kelas, 1 topik. Kita tengok topik mana, kita nak masuk dalam grup mana. Jom kita bagi pandangan. Saya nak masuk dalam grup, tengok ada 2 grup kan. Private group, DDT 2B kan. Kita pun masuk lah kat dia. Okay, pelajar dah boleh guna dah. Kita share je kat sini. Share kat pelajar terus. Kan. Kat sini action ni banyak. Nak record respon, submit discovery, nak hide topik, move topik, apa semua kita boleh guna kat sini. Yang kita nak edit pun, tekan je kat sini. Tak ada masalah. Contoh, saya nak bagi tajuk sama, saya nak guna juga untuk kelas DDTN 1A. Boleh? Dah fikir je lah, tak payah nak buat sekali lagi. Dah fikir je. Dia fikir topik. Kita letak DDTN 2A pula. Kan senang kan? Tak payah nak buat kerja-kerja rumah banyak kali kan. Okay dah. Ini topik. Masuklah. DDTN 1A, DDTN 1B. Jom kita semak dalam grup ni. Boleh juga ke grup ni. Kita tekan discussion dan nanti hand pula. Tak juga. Okay, kita tengok sini. Okay, dah masuk. Alhamdulillah. Pelajar boleh bagi pandangan dia. Dah siap dah ni. Yang ni kalau tak nak, pilih je. Kalau nak, edit balik. Kan? Itu tak ada masalah. Okay. Ni yang kelas DDTN 1B. DDTN 2B. 1A. Tengok. Sama. Kan? Jadi tak ada masalah lah kat sini kan. Kalau contoh tadi kita tak buat public,
kita nak daftar belajar, kita edit balik topik tu. Kita masukkan semula nama-nama pelajar kita. Kan? Tadi kan. Kat sini, permission tadi kan. Ni guys, password. Kan? Bagi yang guys nak masuk lah sebab tadi rasanya buat public tu lupa lah. Kan? Kita pun tengok balik lah. Kan? Okay. Kalau public dia semua orang boleh nampak. Kalau kita buat untuk khas untuk kelas memang dia ada password lah. Password dia yang tadi lah. Kan? Yang tu. Okay, password dia yang ni lah. Di belakang DPN 2A. Kan? Yang di DPN 2B tadi saya tak edit. Edit lah. Untuk kita dapat password kan. Password yang senang. DP 2B. Okay. Nak password senang lah. Nak masuk di DPN 2B. Masuk yang ni. Senang, pendek. Okay, update. Dah siap. Alhamdulillah. Semester depan dah boleh guna dah. Alhamdulillah dah boleh. Boleh ke tuan-puan setakat ni? Ruangan discussion. Macam mana kita nak masukkan grup. Macam mana kita nak bagi topik kepada pelajar kita. Kita nak sediakan tugasan kepada pelajar kita. Boleh ke? Syaz boleh? Syaz? Boleh? Okay, saya okey. Boleh. Boleh Yang lain ada apa-apa soalan? Ada soalan ke setakat ni? Syok sendiri cakap kan? Diam je. Syok sendiri cakap. Mungkin slow down sikit. Assalamualaikum. Ada soalan? Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Yati dari Politeknik Kuching. Oh, okey. Nak tanya, Kak Wan, tadi masa Kak Wan create topik, setiap kali kita nak create topik tu, kita kena, participant tu kita kena masukkan Sebab kan kita dah ada. Pada kelas. Kalau kita masukkan dalam kelas pun boleh kita masuk grup ni. Contoh contohnya, Yati kata, saya nak bagi tugasan ni khas untuk di DPN 1B kan. Klik je di DPN 1B, add topik di DPN 1B kat sini. Kat sini. Terus je add topik macam tadi. Dia sebenarnya ni link sama je kan. Kalau kita nak yang sama dengan kelas lain, kita dah klik topik tu. Kan. Satu lagi, kita boleh check pelajar kita kat sini. Seorang je di DPN 1B tadi kan kawan tak masuk. DPN 1A yang masukkan pelajar kan. Okey. Pelajar masuk. Kan? Sebab tadi kan masa kita create group tu, kita dah masuk list nama pelajar kan. Tapi bila kita nak buat aktiviti pada ruangan student username ataupun student public ke apa tadi option tadi kita kena buat lagi Kalau add topik terus kena buat lagi. Kalau add topik kena buat lagi dah. Memang kena buat untuk pelajar kita itu sebab nanti pelajar lain boleh masuk ke ataupun kita nak buat public kita public pula. Kita tak nak pun tak ada masalah. Pelajar auto dah masuk kat ruangan topik kat ruangan topik dekat group tadi kan. Okey, terima kasih. Lepas untuk kelas ni di DPN 1A kita add topik terus. Tapi masa yang sama pun ada kat ruangan add topik ni memang automatik dah. Dia akan banyak kat sini kan. Dia akan ada banyak. Kalau kita nak tadi yang sama kita dah klik tadi. Klik je. Kalau tak nak dah tak payah. Macam ni lah. Topik ni akan panjang macam ni. Okey, dia tunjuk tak orang punya saya lepas. Okey ni. Yang saya lepas lah. Gunakan saya lepas. Kan. Ni di KB 5B. Okey, sekarang ni dia tengok di KB 5B. Okey. Studentnya sebab student masa tu memang kita tak daftar secara ni, dia auto. Kan. Buat public, pelajar memang kena masuk lah. Dengan syarat, kita bagi kod kat dia lah. Kod tadi, kod kita share tadi kan. Ini kod dia. Kan. Di KB 5B hebat, 5 hebat sekali lagi kan. Dia orang masuk dengan, sebab saya buat public, jadi dia orang terpaksa masuk kod ni lah. Kalau kita tak buat, kalau kita buat untuk kelas dia auto masuk. Kan. Dia auto masuk dalam kelas tu. Ini pelajar. Kita boleh tengok kat sini, kita boleh tengok pelajar kita yang berapa video dia bagi. Macam tu. Kita bagi 4, 5 task kan. Dan ni, Nur Hamizah ni bagus, dia bagi 5 contohnya kan. Bagi 2 je, yang ni bagi 4, dia ada kat sini. Kita boleh view kat sini. Okay? Lagi satu dapat video yang pelajar submit tu, dia akan appear yang latest ke ataupun yang contohlah dia ada upload 3 video. Yang ketiga tu yang terbaik lah. Jadi yang pertama dan kedua tu dia akan appear dekat dia punya tu ke ataupun dia akan appear yang latest saja.
Tak, dia appear semua. Dia memang ada. Semua. Memang So memang ada. kita kena tanya pelajar lah which Ah. video yang dia paling yang terbaik dia nak hantar kat Tak. kita. Yang tu, video tu yang hantar kat kita tu, dia boleh stream. Maksudnya sebelum dia hantar tu, dia dah edit dah. Dia dah buat yang terbaik dah. Baru dia send kat kita. Macam tu. Nanti kita tengok. Means video yang dia yang sebelum-sebelum tu Dia yang dia buat tu. yang dia rasa tak okey tu dia tak tersave Tu lah. dia delete je. Tak save. Tak Oh hantar kat okey, kita. faham. Sebab tu kata, Okay. pelajar dia ready baru dia send kat kita. Video dia ready baru dia send. Kalau video tak ready, dia tak payah send. Kalau dia terus send, beritahulah, puan saya terus send video ni, yang boleh tak puan delete? Delete je lah. Macam tu. Kalau selagi dia tak send kat kita, selagi tu dia boleh trim, dia boleh edit, dia boleh delete, dia boleh tambah apa-apa saja. So maknanya kena mention kat pelajar lah selagi kamu belum berpuas hati dengan video yang kamu nak hantar, jangan send dulu. Jangan send dulu. Tapi Okay. biasanya pelajar dah tahu dah. Pelajar memang dia dah tahu dah. Kita bagi kat dia, pelajar ni cepat sungguh lah. Kan? Lagi expert. Awak test lah, lagi expert daripada kita. Kita test lah itu kan. Dia orang dah buat macam-macam. Macam mana awak buat? Kita pula belajar daripada pelajar kan. Okay, terima kasih Wan. Okay. Tadi kita dah create group dan juga task kita bagi kepada pelajar tadi kan. Sekarang ni nak tunjuk yang pelajar buat selepas lah. Ni tak sempat masuk gambar kan. Masa tu. Ni last lah masa tu nak minta pelajar bagi pandangan dia belajar atas talian yang itu kan. Jadi contoh pelajar yang bagi pandangan. Ni contoh video yang pelajar buat semester lepas yang dia rakam sendiri. Nampak? Maksudnya tak dengar kan? Dengar tak? Kalau Syah dengar tak? Tak ada suara. Tak ada so saya kena share semula. Mungkin kena share semula kot. Share semula Sekejap. Okay, kita share semula. Screen untuk masuk dulu sekejap Aku rasa tak ada masuk dulu. Okey, nampak tak? Nampak? Tapi Nampak kan? tak gerak lagi kan? Tak gerak lagi. Okey, kita tengok contoh pelajar. Okey, dengar suara. Hafizah Widya Mak Ali daripada kelas DKB5 nombor notebook 01 DKB 18F1014. Jadi, terdapat banyak kelebihan kelas online. Yang pertama sekali dapat menjimatkan kos kerana student tidak perlu membayar yuran asrama ataupun untuk mengulangi. Ya, kan pandangan. Ni contoh video yang dia orang dah siap dah. Dia juga boleh upload masuk ke task yang kita bagi tadi. Boleh juga kan. Okey, kat sini adalah feedback. Kita tengok feedback. Feedback yang kita boleh bagi markah. Sambil-sambil relax dengan anak-anak, sambil-sambil ni kan. Aku bagi yang rajin sangat kan, kat rumah pun kita kan. Dah ada ruang untuk markah. Ada tadi saya dah jelaskan tadi. Tertinggal ke? Saya boleh tunjukkan balik. Boleh ke? Boleh tunjuk semula. Boleh tunjuk semula je? Kejap tunjuk yang ni dulu Okey. Feedback ni untuk markah kita sediakan tadi kan. Ikut rubrik kita. Okey. Contoh. Kan? Kita kata pengenalan diri berikutnya. Okey, nyatakan nama yang contoh. Kita letak paling tinggi markah 2. Kita bagi 2 contohnya kan. Paling tinggi markah 5, kita bagi 5 contoh. Ni contohnya pelajar ni markah tertinggi dia 3 je. Tapi kita bagi 2. Kan? Sebab apa? Sebab ada kekurangan kat situ. Jadi rubrik ni kita boleh sambil tengok, sambil bagi markah kat pelajar kita di sini. Berdasarkan rubrik yang kita create tadi. Kan? Dan sini private chat feedback kita bagilah. Awak ni ada masalah ni, awak perlu ni. Kita bagi je kat dia. Email feedback dia akan dapat. Atau copy feedback, bagi link je kat dia untuk dia baca feedback kita. Okay. Nanti kejap lagi ya. Kejap. Okay, kat sini pelajar yang dia kena edit balik lah. Ini sebab saya buat public, dia keluar macam ni lah. Kan? Kalau kita buat masuk terus username, dia akan keluar nama dia elok je kan. Sebab ni public masa tu tak explore sangat lagi kan. Baru jumpa dia katanya kan. Okay. Jadi itulah. Okay, kita kembali ke macam mana untuk masukkan markah tadi. Kita terus ke discussion. Okay. Yang ni ada 2 baru. Ada 7 tugasan. 7 video. Sekejap tengok dulu. Ada bukan. Sekejap Betul. Okay, kita tengok.
ada 8 respons. Bagus ni. Memang pelajar cemerlang ni. Cemerlang sangat-sangat ni. 8 orang ni macam cemerlang. Siapa nak jadi cemerlang? Sila buat je. Lepas ni kita tengok. Okey. Sikit je, tak banyak pun. Pelajar banyak tau. Kita bagi pandangan. Kita cuba dia bagi pandangan kan. Dekat tuan-puan bagi sikit je. Kan? Kita tengok cara macam mana kita nak buat. Nak tambah markah tadi kan. Okey. Kita tengok balik kat sini. Kita add topik. Kita guna yang tadi lah. Kita guna yang tadi kan. Kita edit. Okey, kita edit balik. Okey, sebab dah tahu step-step yang tadi kan. Okey, jadi kita tengok kat bawah ni. Bawah sekali dia ada feedback. Kan? Feedback. Okey. Jadi basic feedback dia akan keluar sini je. Basic feedback ni idea performance pelajar. Kan? Ni yang simple. Kan? Kita nak bagi ikut rubrik, kita custom feedback. Add criteria. Kita masukkan lah. Tadi kan, kita tadi kan. Masukkan. Contohnya pengenalan. Kita dah sikit kalau ada hal-hal rubrik tu kita masukkan lah. Tak boleh nak fikir lah. Jadi type je. Kan? Minimum score yang kita boleh bagi berapa? 1. Paling sikit sekali kita bagi kat student ni 1 je. Dekat 1. Paling sikit sekali 0 markah lah. Contoh kan. Dan minimum score untuk pengenalan berapa kita nak bagi? 5. Kita klik 5. Klik. Macam tu. Nak lagi kriteria lain? Add lagi kriteria. Add lagi sampai kita ikut rubrik kita lah. Yang senang. Lepas tu kita update. Boleh ke yang bertanya tadi? Boleh ke? Okey, faham. Okey, boleh ke bawah, feedback. Bawah sekali. Okey. So tak ada apa dah kot. Contohlah contoh yang saya lepas ni kan. Okey. Mana lagi? Kadang-kadang kan, ni saja buat adik-beradik selamanya tapi tak ni sangat. Sebab dia kena install. Kalau guna smartphone memang pelajar kena install dulu lah. Kan? Ini di antara pelajar yang paling ramai yang bagi feedback. Sebab guna pun last minute tau. Masa tu tengah explore kan. Apalah apps yang boleh sesuai yang kita nak buat. Assignment dengan student ni, pembentangan susahnya kan. Bagi saya buat juga amali solat. Sebenarnya amali solat susah juga nak laksanakan kan. Pelajar nak tunjuk apa susah. Literally untuk bacaan sahaja kan. Jadi untuk bacaan saja, saya buatlah untuk bacaan saja. Dan saya terpaksa komen menggunakan menggunakan ruangan komen tu lah. Kan? Sebab memanglah student kan ramai kan. Mengajar contohnya kelasnya 4, 8, 12, 16. 160 kan. Kena amali seorang tu. Kan memang seksa jugalah. Nak secara live kan, nak buat secara live. Memang seksa jugalah. Kan, sebab ramai kan. Memang banyak sangat bacaan. Memang kalau kita nak puas hati memang kita buat secara live lah dengan student kita kan. Tapi kalau kita tak ada masa contohnya kan. Dia ada masa, cubalah. Kan, baik cuba supaya pelajar tahu kan. Pelajar kita pun tak semuanya boleh baca dengan betul ke apa kan. Jadi cubalah. Okey, ni antara task yang saya buat lah. Okey. Ni saya bagi kat student ni buat amali solat, bacaan lah. Bacaan sahaja kan. Jadi orang baca, saya bagi feedback lah. Ni saya bagi komen lah. Betul lah. Okey. Lepas kita bagi feedback. Masa ni saya tak ni sangat lagi. Sekejap saya tengok. Ni tazkirah reflex saya saja nak bagi tu. Kita pelajar bagi tazkirah sikit ke kan. Peringatan kepada rakan-rakan kan. Bagi nanti. Okey, yang ni apalah macam-macam lah kita boleh buat kan. Macam-macam yang kita boleh buat tapi dengan menggunakan video ni. Satu memudahkan kita untuk membuat penilaian dengan pelajar. Pertama sekali melibatkan presentation pelajar. Presentation pun markah dia tinggi. 13, 20 kadang-kadang cara dah saya tadi lah kan. Nak bagi markah apa ni? Allah, seminit tak sampai seminit bentang. Macam mana isi dia tak ada ni kan. Jadi seksa jugalah kita nak bagi markah. Kan dengan ada video ni, diorang akan memang buat terbaik. Kan? Masa baru buat explore kan, saya tak cerita pun ke student. Awak masuk video ni. Orang boleh buat tau. Nanti ada ni dia explore sendiri. Okey, kita tengok macam mana paparan pelajar kan. Okey, paparan pelajar ni masalah sikit tau. Sebabnya yang ni dah student buat ni. Tengok 10. Alhamdulillah, memang hebat-hebat. Okey, memang hebat-hebat. Boleh ke buka? Boleh ke buka tuan-puan? Boleh ke saya nak tengok? Tengok situ kita. Okey. Tengok. Saya juga pengguna Flipgrid. Okey, thank you. Jumpa lagi. Ni Cik Wazi ni memang situ saya lah. Apa-apa saya memang tunjuk kat dia. Memang ada macam-macam dia boleh buat kan. Dia tidak ikut Cik Fauzi ni. Okey, feedback kita boleh bagi kat sini kat Cik Fauzi. Nak bagi berapa? Tak kenakan diri ni. Kita bagi 2 je markah, 3 je markah. Performance dia kita bagi 4.
bagi 5 lah kan. Ambil hati kita ni. Okey. Betul. Kita pun email feedback kat Encik Fauzi, dia akan masuk lah. Betul kan. Okey. Yang ni kita nak tengok next kan. Ni kan Nasrah. Okey. Yang best student semua ni. Best pekerja cemerlang semua ni. Okey. Doin dengan menggunakan Google atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi kenapa? Ketekan dua tu. Natra Meti Yaakob dari Jabatan Pengajian. Okey, sebab mungkin kerana buat masa tengah office kan, saya tengah siaran langsung kan. Okey, ni kita boleh bagi feedback kat anak-anak. Kan, so kita bagilah. Nak bagi berapa markah kan? Bagi 3. Nak bagi 5. Kan? Nak bagi penuh lah. Bagi sebab masuk kan student. Encik Fauzi tadi sebab dia apa? Fauzi bagus juga tu. Edit balik. Dia bagus tu, kita bagi markah. Saya juga pengguna Flipgrid. Sebab dia di antara Okey, thank you. Jumpa lagi. Semalam juga kita bagi markah penuh. Contoh lah kan. Okey, itu kita boleh bagi feedback kepada pelajar kita. Detail tentang pelajar kita lah. Dan kat sini, kat ruangan ni, pelajar juga akan nampak. Ruangan detail sini, pelajar akan nampak. Kan? Pelajar tengok kawan-kawan dia. Lepas tu dia edit, dia apa? Dia bagi komen lah. Kan? Bagus ni. Ini memang sisi saya. Sisi saya ni. Kan? Okay, saya ni lah komen saya kan. Contohnya kan, bagi. Ataupun melalui video pun boleh. Tekan je kat sini. Video ni. Kan? Tekan video. Tapi saya guna video sekarang. Kan? Jadi masalah. Nak tengok ke? Nak tengok juga, kena tutup mata. Sebab saya buat kat rumah ni. Sekejap kita guna ni lah. Pelajar. Paparan pelajar. Kan? Paparan pelajar. Kita tengok paparan pelajar lah. Okay. Saya kena tutup video dulu lah. Kan? Tutup video dulu. Off video saya dulu. Okay. Off video. Okay. Nak off video saya dulu. Tutup mata yang buat kat rumah ni biasalah. Terpaksa tunjuk juga. Okay. Tengok. Habislah nampak apa ni harta-harta yang terdapat dalam diri anak ni. Tutup mata je lah. Perempuan kalau kongsi. Perempuan kan. Okey. Contoh kat sini. Ni adalah paparan pelajar. Pelajar akan nampak nantilah. Pelajar hanya boleh tekan kat sini. Kan? Dia tekan kat sini. Ni okey. Ni gambar dia kan. Ni option. Pelajar boleh pilih sama ada nak guna mic only. Because nak guna mic je kan. Dengan kita cakap je. Maksudnya audio je kan. Ni upload clip. Yang ada harga video tu. Dia masuk. Nak video kan. Nak new record screen pun boleh. Kan. Record screen menggunakan Flipgrid pun boleh. Kan. Ni efek. Efek yang ada. Kita rakam dulu tesnya. Okay, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wana Rina daripada Jabatan Pengajian Am. Saya pernah guna Flipgrid tapi masih lagi kena belajar lah. Kan? Okey, dah siap. Kita nak masuk speaker. Ni masa ni pelajar dah tengok ni kan. Speaker. Okey, kita try nak masukkan text. Text for power. Kita boleh edit tau. Background kita boleh pilih background, color. Nanti tuan-puan explore sendirilah. Kan? Nanti type 1, 2. Ataupun nak type apa-apa yang berkaitan dengan pembentanan pelajar kan. Buka dah malu. Kan? Tutup buka kat sini. Kan? Lepas tu kalau kita dah puas hati nak bentang ni, tengah bentang ni kan? Kita next je. Kan? Next. Okey, kita boleh edit lagi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya Wana Rina daripada saya pernah guna Flipgrid. Tentu nak train tak nak lah. Ni tak nak ini. Nak train. Share. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wana Rina daripada Jabatan Pengajian Am. Saya pernah guna Flipgrid tapi masih lagi kita kat sini kan. Delete ni dia delete semua. Okay, cancel. Kat situ lah kita buat situ setakat ni. Okay, setakat ni jaga kan. Contoh. Lepas tu kat ruangan ni pelajar tak nak juga kan. Nanti tutup situ. Okay.
Jadi dah confirm kan, bentang apa semua-semua tu dah confirm, baru dia hantar. Kalau tak nak lagi kat pos hati lah, buat balik, delete balik, buat balik. Kan? Confirm, masa puas hati dah, hantar je. Pernah guna degree, tapi dia masih lagi dia belajar lah. Kan? Okay, tidak. Sebelum tu dia akan bagi dulu kat kita. Betul ke aku puas hati? Kan? Pelajar akan baca dulu, pelajar akan tengok dulu, baru pelajar tu akan tekan next. Dia dah puas hati dah ni, kan? Dah okey dah ni, go power. Okey, dah okey. So next. Dia akan keluar macam ni. Nah, ini link yang kita nak minta pelajar lah kan. Ini share cerita sikit. Saya menceritakan tentang pengenalan saya lah, pengenalan diri saya, pengenalan diri saya. Contoh, kalau tak nak pun tak ada masalah kan. Kat sini kalau kita nak selfie dulu kan, ataupun nak select frame, nak bagi frame ke apa-apa kan. Frame lagi ni. Yalah, nanti tuan-puan tengok lah kan. Nak upload foto ke, ada gambar lain kita nak masuk, kita nak kongsi ke, boleh. Ataupun nak take selfie dulu. Selfie dulu. Okey. 1, 2, 3. Okey, confirm. Okey. Ni gambar ni tadi kan. Lepas tu add name tag. Kita nak name tag kita, nak yang cantik. Tadi lah kita ada boleh edit balik kan. Cantik-cantik. Lah, macam mana pun. Okey, kita confirm je submit. Inilah cara pelajar akan hantar tugasan kepada kita. Kita akan terima dia bagaimana pelajar ni bagi kan, puas hati pelajar, puas hati juga kita terima tugasan pelajar. Kalau kita tak puas hati juga, sama sekali melibatkan pemarkahan. Kalau just bagi pandangan, alah tak apalah kan. Okey, itu saja kan. Okey, macam mana? Tengok tadi ni. Dah keluar. Kan, yang tadi. Nanti pelajar-pelajar lain dia akan tengok juga lah ni kan, flash video. Kan. Okey, nanti dia boleh lah. Ni masalah ni. Kan, baru dah. Okey, satu kawan lain kata, bagus pandangan ni. Bagus pandangan ni. Bagus pandangan ni. Pernah guna degree tapi masih lagi belum belajar lah. Kan. Kita keluar nama pelajar kat sini. Kita nak masuk stiker. Okay. Ni masa ni pelajar kat sini ni kan. Dia nak cakap lagi. Okey. Dia akan keluar nama pelajar yang bagi pandangan. Okey, kawan-kawan boleh try yang kita tadi. Jangan ya, jadi tak. Okey, boleh juga import terus lah video. Dia import terus video. Pun boleh. Okey, dia tengok yang ni, feedback. Dia tengok. Okey, nak terang sebab terganggu saya tadi kan. Mahas Linda. Ni bagus-bagus ni. Kita dengar Hello, saya Linda. Tengok. Memang boleh. Memang boleh edit sendiri ikut apa kreativiti pelajar. Kan? Okey. Pelajar dia tak suka kita bagi apa-apa memang dia akan cari. Kan? Kita tak payah risau. Sebab zaman dia orang ni, zaman sekarang ni aktif hebat. Saya Liana Rosli daripada CMSK. Saya tidak pernah menggunakan Flipgrid. Okey. Terima kasih Liana. Harap Liana dapat guna. Okey. Okey. Banyak ni. Memang bagus ni. Tengok nanti. Assalamualaikum. Nama saya Cakawati Nur Hafiza dari Jabatan Pengajian Am. Sebelum ni saya tak pernah menggunakan Flipgrid tapi pernah mendengar. Okey, saya dengar. Kan, macam Kak Wan dulu. Terima kasih. Terima kasih Syafa. Nanti Syafa boleh guna. Sebenarnya Flipgrid ada di antara pensyarah, dia membuat apa ni, penulisan, membuat kajian tentang Flipgrid. Ada beberapa paper pelajar pensyarah dia buat Flipgrid untuk meningkatkan, dia kata Flipgrid ni dapat meningkatkan komunikasi pelajar dalam bahasa Inggeris. Dekat di Singapura dia meningkatkan komunikasi pelajar dalam bahasa Melayu. Dekat Singapura dia speaking banyak kan. Jadi dia orang membuat kajian. Jadi tuan-puan boleh buat untuk semester ni, ready buat untuk pelajar, nanti buatlah paper bagi kata apa, kita buat macam survey ataupun temu bual dengan pelajar kita menggunakan Flipgrid ini pun boleh. Kita minta pada pelajar bagi pandangan macam tadilah kan, kelebihan apa kekurangan awak sepanjang semester lepas belajar, sepanjang satu semester kita boleh ambil data-data pelajar ni dijadikan sebagai bukti kajian kita. Tiap data paper berkenaan dengan Flipgrid sahaja. Kan? Okey. Banyak ni nak guna kan? Masa dah 3:41. Terima kasih banyak-banyak Nikia. Saya nak dengar Nikia satu lagi. Kan? Good afternoon. Apa? Shelby.
I have not used Flipgrid before. Okey. Thank you. Harap-harap Aru dapat guna. Okey. Okey, akan guna. Semua nak dengar tahu. Jadi semua kita nak dengar kan. Jadi semua nak dengar. Hi, I'm Nitya Priyasamy from Maths Department. Never been used Flipgrid before this. Okey. Thank Sekian aku you. boleh guna. Okey. Thank you. Okey, ada lagi. Okey. Tak dengar. Tak dengar sangat kan. Tak apalah. Nanti kita tengok Okey, banyak lagi ni. Okey, tahniah kepada peserta yang mencuba. Kan, Ms. Hayati bagus. Memang alhamdulillah. Jadi bila kita mencuba kita dapat hayati atau kita dapat Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pengulangan. Saya Belajar menggunakan Puan Hayati binti Basir dari Politeknik Kuching, Sarawak. Saya baru first time nak menggunakan Flipgrid jadi Jabatan Pengajian Am. Bye. Terima kasih Yati. Nama saya daripada sebenarnya daripada PO juga kan, pindah ke Sarawak kan. Okey, banyak lagi nanti saya nak dengar. Terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang menggunakan Flipgrid dan yang dapat createkan Flipgrid untuk semester depan. Okey, ada soalan? Pukul 3.42 dah. Okey, ada soalan? Ada Syaz? Okey, ada apa-apa pertanyaan, soalan mengenai Flipgrid, boleh tanya pada penceramah kita. Wan, Ya? Yes. Wan, I nak tanya, kalau macam students hantar video kan, so kalau kita nak check, macam contohnya dalam Google Classroom kita boleh check daripada 30 student, 25 dah hantar. Ni macam dalam Flipgrid ni boleh check ke dia macam ada paparan ke yang akan tunjuk? Boleh. Sekejap Boleh. Kita test sekali lagi tengok. Pelajar tu hantar kan? Kita boleh semak pelajar tu hantar. Okey, di sini. Nampak ke? Nampak ya? Syaz nampak tak paparan? Nampak. Ada. Nampak. Sekarang ni tengok kat sini kan? Yang ni yang peserta kita tadi kan? Masuk ni, kita dapat tengok pelajaran kita ni. Kita dapat tengok paparan kat sini. Kita boleh bagi komen. Ni dah bagi komen kat Encik Fauzi tadi kan? Dia akan keluar komen kat sini. Pelajaran lain. Dan kita nak bagi markah akan keluar kat sini. Markah akan keluar kat sini. Kat sini feedback ni. Jadi kita bila nak isi markah dalam IPO, kita tengok je kat sini. Okey, Ahmad Nawir berapa markah. Terima kasih Encik Ahmad Nawir mencuba. Kita bagi markah kat dia berapa. Kan? Kita boleh tengok kat sini markah. Kan? Markah kat sini kita masukkan dalam IPO. Duduk sini. Apa ni nak katanya, fill kat sini je, dalam online ni je. Jadi kita tak payah risaulah, hilang lah. Kadang-kadang kalau pelajar bagi link kat kita dalam menggunakan YouTube, kita simpan, pelajar tu kata tak naklah video ni jadi. Kalau dalam ni, memang duduk dalam ni je. Jadi kita tak payah risau kalau ada orang nak tengok. Ataupun kita nak bagi contoh video terbaik dalam kalangan pelajar kita nak share kepada pelajar kita seterusnya. Tengok ni contoh video terbaik, pembentangan terbaik contohnya kan. Jadi kita tak payah risau sebab apa? Semuanya tinggal kat sini, duduk kat sini je. Kan? Semuanya meletak duduk kat sini je. Buat agak macam-macam lah. Kan? Memang duduk sini je. Jadi kita tak payah nak risau lah. Sebab ni dalam akaun kita. Kan? Jadi tak payah risau lah. Okay? Markah pun takkan hilang. Duduk sini je markah. Kan? Ada komen, tengok lagi komen. View ni maksudnya kita dah tengok lah tadi. Satu view. Okay, dah last dah. Tak ada dah. Ada soalan lagi kan? Sebelum saya nak tunjuk satu lagi last yang menarik. Okay. One more. Tadi thank you for the info. Lepas tu nak tanya, kalau yang ni boleh tak buat group presentation ke, macam contohnya group students in a group, they boleh macam present ke anything dalam video ke? Boleh juga, cuma pelajar tu dia kena bagi-bagi kan? Ataupun dia kena macam rakam sendiri, dihantar secara video dah, dia import je video. Okay. Video yang dah siap, dia import terus dalam ni. Okay. Thank you. Okay. Thank Ada you. soalan lagi? Ada soalan lagi ke? Kalau tak ada, saya nak tunjuk satu lagi last. Okey. Assalamualaikum. Okey, ada. Okey. Wan Norina, saya Sharifah dari Polisas. Saya nak tanya. Saya nak tanya yang bahagian permission bila kita buat create group tu kan?
Permission tadi. Okay. Kalau kita buat public tu, student yang kita bagi kod lah untuk budak masuk ke memang sebenarnya orang luar boleh masuk? Orang luar boleh tengok video je. Dia tak boleh masuk, dia tengok video. Permission ni kalau kita buat public lah kan. Kalau dia jumpa video tu, dia akan dapat tengok lah. Kalau dia jumpa, kita kena type macam YouTube juga kan, kita buat unlisted kan. Jadi kalau orang yang jumpa je dapat. Kalau unlisted, orang tak boleh tengok kan. Benarnya kita yang bagi. Dia macam tu jugalah. Okay. So kalau macam kita masukkan guna student username ni, memang kena masuk nama student lah. Ya, kena masuk itu yang ada dalam ni, template ni. Template dia tu kena. Maksudnya kita kena ada kita kena ada access student tu lah dulu. Ya, betul. Template ni kita buka ikut arahan dia, ikut step dia. Lepas tu kita save terus PSV yang dia bagi. Jangan kita buat PDF ke save terus, jangan. Lepas tu username tu kita bagi kat student. Ya. Kalau saya guna nama matrik. Saya ambil daripada kalau CPO dia ada ambil FU. Nama pelajar dia akan keluar, nama pelajar dia akan keluar sini. First name, last name. Kan kita copy nama dia, ajar dia, lepas tu masuk nama matrik. Kalau kita rasa malah jenuh lah nak copy paste, kita bagi je template kat pelajar. Pelajar akan isi. Ataupun kita guna secara Google Form. Google Form. Doc lah, Google Doc kan. Google Doc kan. Kita bagi kat student isi, kita save sebagai PSP, kita upload masuk dalam ni. Okay. Kalau kita halahnya nak copy paste kan, contoh. Kalau kita gaji, kita copy paste je. Kalau malas, kita bagi je kat student dalam group WhatsApp, dia bagi isi, dapat kita download, kita terus je masuk dalam ni. Upload yang saya tadi. Macam tu. Dia akan keluar sini lah. Okay. Yang ni sebab saya tak bagi, sebab saya bagi public kan, dia keluar sini. Lepas tu kalau kita buat guna student username tu, nanti dia akan masuk guna kod juga ke? Dia auto masuk. Kita share tadi, kita share kan, kita share tu pelajar dapat masuk. Tak payah masuk, tak payah guna kod tu, tak apa. Kita share terus ni. Kita share kalau share dalam grup. Masuk dalam grup WhatsApp atau Telegram. Kita kan. Kan dia tak pelajar buka terus dapat. Okay. Alright. Kita buat test. Okay. Terima kasih. Okay. Sama. Ada soalan lagi ya? Cakap yang boleh jawab lah. Jangan tanya pula yang lain ya. Jangan tanya mixtape short ni. Puan Wan. Ya? Minta slow down sikit. Oh ya. Cepat sangat cakap ya. Okay. Ada soalan apa-apa lagi setakat ni? Tak ada lah. Okay, kalau tak ada nak kongsi last kongsi. Ni aktiviti ni satu motivasi kepada kita sebagai bicara plastik. Satu motivasi kepada kita. Okey. Bila kita klik aktiviti ni, kita akan dapat tengok respons pelajar-pelajar yang respon kat kita ni. Panjang lebar. Kan? Lepas tu last minute lah guna kan. Panjang lebar. Kita dapat tengok pelajar kita guna dan tengok video kan. Satu lagi ni. Yang dia baru explain. Student dengan user, dia ada nama, nombor pendaftaran semua. So kita buat. Okay. Ada soalan ke? Maaf, ada soalan ke? Tak ada. Okay. Pelajar juga dia boleh hidden sebenarnya. Dia boleh hidden diri dia. Kalau dia nak aktif contoh. Encik Nawi kejap Kalau nak aktif pun boleh. Tekan je aktif. Semua orang yang nampak tu boleh tengok. Kan? Kalau tak nak, kita hidden je. Tak ada masalah. Ini pelajar pun boleh buat. Sebab kita dah bagi tadi kan. Kita dah klik tadi pelajar boleh edit apa semua tu kan. Okay. Ruangan komen. Ini komen kita kepada pelajar kita dan pelajar antara pelajar. Dia akan masuk kat sini. Pelajar ni sebab saya yang buat dulu kan. Masa tu tak terfikir lagi rupanya pelajar ni boleh bagi komen. Tak tersuruh, tak terminta student buat komen. Sebab baru guna saya nak lepaskan. Sekarang bila explore, banyak lagi kelebihannya rupanya. Okay. Yang last sekali achievement. Ni paling suka. Sebab apa? Yang ni memberi semangat kepada kita sebagai pensyarah kan. Okay, contoh. Bila kita guna, Flipgrid ni dia terus bagi badge ni. Kan? Ni student voice ambassador ni saya tak masuk lagi. Kan? Tak sempat lagi. Dan satu lagi yang sukanya dapat badge yang juga dapat certified educator 1. Kan? Memang sukalah dapat ni. Masa tu Cik Fauzi mula-mula. Cik Fauzi buat macam mana? Nak juga kan? Cuba dapat. Memang ada kerja lah sikit macam tadilah kan. Lepas tu dapat Flipgrid certified yang Dewa tu. Kan? Cuba lagi kan? Cuba lagi.
jawab soalan dekat Microsoft Educator apa semua tu, kita buat task dia bagi, dapat. Ni 3 ni tak try lagi. Sebab ini termasuk semua educator around the world. Memang seluruh dunia kan. Tak rasa takut juga kan. Speaking ni tidak cakap nanti malu juga kan. Tapi kalau tengok orang Arab biasa je. Guna je bahasa dia. Contoh lah kan. Dia kata tak kisah lah sebenarnya kan. Tapi memang kalau bahasa dunia memang English lah. Kan? Masuklah. Perempuan boleh masuk. Masuk je. Memang suka. Memang rasa macam happy sebab kita dapat batch ni kan. Bukan pelajar saja dapat. Kita dapat batch pun suka tau. Okay. Yang ni activity snapshot. Achievement yang dapat 13. Grup yang kita dah create 11. Topik yang create 28. Total response dia 428 orang dah. Video this week. Terima kasih kepada peserta yang buat latihan tadi. Anda dah memberi satu motivasi kat saya sebab video this week saja mendapat 14. Okay, total views, orang yang views kita punya tugasan tu 43.6k. Lagi banyak lagi sebab dah banyak dah lama dah guna. Saya baru semester lepas tu pun akhir-akhir SEM dah. Bulan 8 macam tu lah disebabkan masalah nak bagi markah kepada pelajar dengan segi presentation pelajar kan. Okay, dan ni community builder ni kita boleh bagi, sebab saya dah bagi kan. Kopi yang ni kita bagi kepada kawan-kawan kita yang kita ajar, gunalah kan. Nak bagi semangat kat orang yang mengajar kan. Guna yang ni, saya pun dapat nanti. Kalau 5 educator yang guna, saya dapat satu batch kan. Macam tu. Kalau berapa banyak lagi, banyak lagi dapat kan. So creation ni kalau kita create dia 5 grup, satu grup kita share dapat satu. Kalau 5 grup dapat satu lagi batch kan. Banyak kan members. Dan total video, kalau kita dapat video 50 dapat satu batch kan. Ini 250 satu batch. InsyaAllah akan dapat nak dapat 500 lebih. Dapat 1000 lagi batch kan. Kita best lah student lah. Tapi tak apa kan, dapat mempertingkatkan komunikasi dalam kalangan pelajar. Pelajar akan cuba untuk bercakap dengan lebih baik, bagi pandangan lebih baik kan. Okay, ni engagement kan. Kita kena, kalau kita guna dah 6 jam, kita akan dapat satu batch. 12 jam lah dapat satu batch dengan ini tak sampai 6 bulan lagi. Memang betul pun sebab baru guna kan. Jadi akan dapat happy half birthday nanti kan. Cukup 6 bulan dapat lah. Discovery memang tak dapat lagi sebab memang tak explore lagi pun. Kan tak explore penuh lagi discovery ni. Mixtape apa semua kan. Jadi ni adalah di antara kelebihan Flipgrid kepada kita sebagai pensyarah dan ini adalah motivasi untuk kita buat. Okey, itu saja untuk perkongsian kepada tuan-puan pada hari ini. Okey, kita tengok sebagai penutup. Sekejap Okey, saya harap tuan-puan dapat gunalah. Dapat create sendiri, dapat guna sendiri Flipgrid ni, dapat hayati sendiri, dapat achievement sendiri nanti kan untuk kepentingan kita dan juga pelajar kita nanti kan. Tak adalah kita bagi markah ikut suka hati kita je pelajar kan. Pelajar bintang 1 minit pun kita nak bagi 20 markah kan. Jadi last kali sebagai penutup, ini dah. Okey, sebagai penutup kita ni dah harap perkongsian ni dapat memberi manfaat kepada semua peserta pada hari ini. Semoga semua diberi kekuatan untuk berusaha buat yang terbaik untuk pelajar kita, untuk ada bangsa kita kan. Maksudnya diorang bagi yang terbaik, kita bagi yang terbaik kepada pelajar kita. Tak adalah kita buat bagi markah, cakap tak sampai 1 minit bagi 20 markah kan. Okey, ikhlaskan diri kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai pendidik. Kita cubalah belajar kan, cuba buat juga yang terbaik untuk pelajar kita dan kita memang kena usaha melakukan perubahan keadaan pengajaran kita yang sesuai mengikut zaman mereka. Kan, kita jangan guna zaman kita dulu. Zaman kita dulu balik sekolah je, letak je balik sekolah buat tak tahu kan. Zaman sekarang dah guna ICT, smartphone lebih canggih daripada pensyarah kan. Jadi kita jangan risau, kita cuba je terus pelbagai apps yang ada, kita kongsi dengan pelajar kita. InsyaAllah mereka akan lebih bersemangat untuk guna sebab sesuai dengan mereka, keadaan mereka kan. Okey, perlu ingat setiap pengembangan yang kita lakukan, kita belajar, kita usaha, insya-Allah kita akan dapat ganjaran padanya kan. Pula untuk semua, terima kasih atas usaha menghadiri kursus kita pada petang ini. Apa yang baik itu adalah datang daripada Allah SWT, yang buruk itu adalah kekurangan diri saya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Wan Norina atas perkongsian ilmu tadi. Terima kasih Syaz. Saya share saya punya ini pula ya. Okey.
Okay, sebelum tu kot ada lagi apa-apa soalan yang ingin diajukan kepada kita punya penceramah? Saya buka sekali lagi. Okay, kalau tak ada, dekat sini saya nak maklumkan sikit lah mengenai setiap video yang kita record akan di-upload ke dalam YouTube PUO e-learning. So untuk dapatkan ataupun notification untuk setiap video daripada team e-learning PUO, bolehlah subscribe dekat YouTube. Okay.